Selain daripada tu, tempat yang terkena darah, iaitu tempat utamanya lah, iaitu di bahagian kemaluan. Di bahagian kemaluannya itu perlu digosok, ataupun diambil, maksudnya dipakai. Dipakai kain ataupun kapas ataupun tuala, kita panggil tuala wanita tu, dengan setelah dilumur kasturi, pakai hak tu, menyusul selepas dia menyucikan darah tu. Selepas mandi itulah, selepas mandi, selepas gosok semua, pakai. Itu maksud ta'khudhu firsatan mumassakatan. Itulah yang dianjurkan. Ini termasuk dalam kaifiat lah ni. Cara tu lagu mana? Lagu ni lah. Cara tu. Lepas tu kita tengok, kita tengok dalam hadis ni, hadis riwayat daripada Mansur bin Safiyah, daripada ibunya, daripada Aisyah. Dia cerita, kata ada seorang perempuan telah bertanya Nabi SAW tentang mandi untuk bersuci, dan seterusnya lah. Di sini Nabi SAW cerita bersucilah dengannya. Ambillah secebis kain yang dilumur kasturi, dan engkau bersucilah dengannya. Yakni selepas selesai mandi. Di sini dalam hadis ni tak ada sebut mandi. Yang ada bersuci dengan kain tadi, ataupun sesuatu yang dilumurkan kasturi tadi. Nabi suruh bersuci. Patutlah mana yang perempuan itu pun tak faham suci lagu mana, sebab dia tidak sebut mandi di sini. Tidak sebut mandi. Dan gosok pun tak ada sebut juga sini. Cuma dia sebut kena lepas pada darah tadi, bekas darah tu kena susulkan dengan tadi gonyoh kain tadi pada bekas bekas kena darah. Bukan gosok ketika mandi, tak ada sebut. Gosok ketika mandi dan mandi itu sendiri tidak ada disebut di dalam hadis. Tetapi dalam tajuk Imam Bukhari sebut 3 kali. Gosok, yang ni ketika mandi, mandi, dan ambil kain tadi ataupun secebis kain tuala wanita kita kata, dan coba yang dilumurkan dengan kasturi itu pakai ataupun buat gonyoh dengannya, buat gosok dengannya 3 kali. Dalam hadis hanya ada saja, iaitu Nabi SAW suruh gosok, gonyoh. Dan perempuan itu kata, nak suci lagu mana? Dia kata, ambillah. Nabi kata bersucilah dengannya. Maksud bersuci di sini bukan sebagai ganti mandi tu, tak payah mandi, pakai gonyoh tu selesai. Dah, mandi tu tahu dah ke, kira-kiranya moga banyak kali dah tahu dah mandi tu. Tapi selepas mandi tu gapo dia nak buat selain mandi? Ni gonyoh ni yang khusus dengan mandi ketika bersuci daripada haid. Selepas tu gonyoh. Ni mungkin kamu tak faham. Ini pun termasuk dalam kaifiat dan cara bersuci daripada haid juga. Cara lagu ni bukan bersuci tu dengan mandi bunuh air saja, tidak. Bahkan selepas pada tu biar bersih, biar bau wangi, dan hilangkan kesan-kesan dia. Kesan-kesan dia tu tidak semestinya nampak. Mungkin kita sudah mandi kan, hilang dah lah darah tu, tetapi bekas hak kena darah tu dia ada kesan dia. Kesan lagu mana? Menyebabkan dia kulit itu jadi kecut. Kulit tu jadi kecut, mudah jadi tua lah kulit. Bila umur tadi dia jadi segar, dia jadi terik kulit tu. Itu maksud kesan tadi. Dia ada kesan. Tak apalah, terlebih dahulu kita tengok dulu, oleh kerana ada nota di situ, tajuk tu 265. Sebahagiannya saat ni sudah sebut dah maksudnya. Dengan mengadakan bab ini, Imam Bukhari mahu menyatakan sekurang-kurangnya 3 kali. 3 kali dia nak ayat. Pertama, menjelaskan maksud kata-kata Aisyah di dalam hadis di atas, kamu sapulah dengannya tempat terkena darah itu. Apa maksud? Dia nak cerita hak itulah. Hak dia akhir hadis ni. Akhir hadis ni Aisyah kata, kamu sapulah dengannya tempat terkena darah itu. Apa maksudnya? Sapu tu lagu mana? Itu yang pertama.
Maksud beliau ialah kamu gosoklah dengannya tempat yang terkena darah itu. Kedua, menggosok seluruh tubuh ketika mandi bersuci daripada haid adalah wajib mengikut Imam Bukhari. Kena gosok. Tak gosok tak jadi. Serupa dengan Imam Malik juga dalam masalah ni, mazhab Imam Bukhari. Tetapi orang lain kata dah, asal rata air itu cukup dah, tak payah gosok. Gosok tu lebih molek. Kalau gosok semua kata molek. Kalau gosok tu, kalau tak gosok pun tak apa. Tapi Imam Bukhari kata tak boleh. Sebab tu dia buat tajuk gosok. Yang ni bagi dia wajib gosok. Demikian juga pendapat Malik. Ketiga, di bawah bab ini Imam Bukhari mengemukakan satu hadis yang hanya menyebutkan satu perkara saja. Seperti sebut tadi lah, dua perkara lagi tak nak sebut. Bapa dia buat gitu. Imam Bukhari dia ada cara dia sendiri. Untuk yang lain-lain beliau hanya berpada dengan mengisyaratkan saja. Dengan mengisyaratkan saja kepada riwayat-riwayat yang menggabungkan kesemua arahan tentang kaifiat mandi ini. Dia kira pada dengan isyarat saja. Dia sebut iaitu hak gosok dengan kasturi tadi. Hak lain sebenarnya ada hadis, tapi hadis ni tak ada. Dia hanya isyarat kepada hak lain. Itu cara Imam Bukhari. Oleh kerana hadis itu tidak menepati syarat dia, walaupun sahih, dan ada dalam Muslim, kitab tinggi juga tu, kitab tinggi juga dalam hadis tu, tapi tidak menepati syarat dia lagi. Dia tidak ambil hadis tu. Dia tak ambil. Mana-mana pun dia tak mari dalam kitab dia. Dia kira pada dengan waktu, isyarat waktu cukup. Tengok situlah nak tahu kaifiat mandi tu dengan selengkapnya. Tengok situ. Yang ni Imam Bukhari nak cerita untuk amalan yang tidak semesti syarat kita tu kena hadis yang tinggi sesuai dengan syarat Bukhari. Tak mesti gitu. Dia tak boleh buat mari sebab dia telah mengikat diri dia kena tinggi perawi-perawi dia tu. Tapi untuk kita amal tidak semesti yang menepati syarat dia tu. Asalkan sahih, bahkan hadis hasan pun boleh pakai. Boleh pakai. Dia isyarat sajalah. Dia isyarat. Dengan dia sebut ni isyarat. Ada dalam hadis dia lain. Tapi hadis tu dia tak boleh buat mari sini. Sebab dia sudah berjanji dah. Dalam kitab ni dia nak mari riwayat yang tinggi, sahih, tinggi syarat dia. Antara riwayat yang menggabungkan kesemua arahan tentang kaifiat mandi untuk bersuci daripada haid ialah yang dikemukakan oleh Muslim dan lain-lain. Sebagai contohnya hadis di bawah ini. Tu hadis di bawah ni tak ada terjemah. Kita ambil teks saja. Iaitu, dan kita boleh tahu siapa dia perempuan. Pergi tanya dia. Dan beberapa kali nak suci lagu mana? Siapa dia? Kita boleh tahu daripada hadis Muslim ini. Iaitu hadis Aisyah juga. Asma mana? Tak jelas. Tapi sekurang-kurangnya ada nama Asma. Bertanya Nabi SAW tentang mandi bersuci daripada haid. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, hendaklah seseorang daripada kamu mengambil air, siapkan air dan daun bidara, daun bidara. Ambil air, ambil daun bidara dan ramah. Daun bidara tu di dalam air tadi. Itu tak ada sebutlah, kira maklum lah. Bukan ambil saja, ambil orang dia, ambil tu bubuh dalam tu lah. Dan kamu bersucilah, dan ia bersuci dengannya. Fatuhsinu tuhur, dengan sebaik-baiknya. Dia hendaklah bersuci dengan menggunakan air tadi dengan sebaik-baiknya. Fatuhsinu tuhur, thumma tasubbu ala ra'siha. Lepas tu curahkan air di atas kepala. Dia hendaklah mencurahkan air di atas kepalanya, lalu digosoknya betul-betul. Tadlukuhu, situ sudah ada gosok. Lalu digosok, digonyohnya betul-betul. Hatta tablugha syu'una ra'siha, sehingga air itu sampai ke pangkal, ke kulit kepala, pangkal rambutnya, yang di kulit kepalanya.
thumma tasubbu 'alaiha al-ma'. Lepas tu dia curahkan air